Pengalaman saya duduk berbelas tahun dekat Mesir dan Jordan, saya tak pernah nampak lagi Arab yang ada penyakit was-was sampai ke tahap terpaksa ambil wuduk berkali-kali ataupun angkat takbir berkali-kali. Mungkin orang lain pernah nampak, tapi saya tak pernah nampak lagi. Satu. Tapi kalau dekat Malaysia, saya rasa boleh katakan hampir setiap masjid ada yang macam tu. Pemaaf saya sebut, mungkin ini hanya saya punya pemerhatian je lah, kan. Baik. Puncanya apa? Puncanya sebab surah An-Nas ayat yang kelima yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengganggu, yang membuatkan waswas dalam hati manusia. Baik. Siapa yang mengganggu ni? Al-Khannas, syaitan. Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat, di dalam tafsir Al-Qurtubi, dia kata dia pernah minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan bukti ataupun tunjukkan keadaan fizikal macam mana bentuk Al-Khannas itu, kan. Bila Allah tunjukkan, ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebut bahawa rupa Al-Khannas itu, dia punya tangan dia melekat pada tangan manusia, kaki dia melekat pada kaki manusia. Bermaksud dia macam apa cerita hantu, kan, dia melekat begitu sentiasa, dan kemudiannya dia ada muncung yang macam anjing, dan kemudiannya muncung itu akan melekat dalam hati manusia dan dia membisikkan bisikan. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita dah buat keputusan, kita jadi ragu-ragu. Kadang-kadang kita nak buat itu, nak buat ini, kita jadi macam tak seronok sebagainya. Sebab Al-Khannas dah mengganggu. Dan kata Abu Tha'labah Al-Khushani ini, sahabat ini, dia kata bila manusia itu ingat Allah, si syaitan akan lepaskan manusia itu. Bila dia lupa, dia akan lekat balik. Jadi bermaksud kita kena selalu ingat Allah. Baik. Dalam Al-Quran Allah sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, mereka yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring dan sebagainya, kan. Baik. So bermaksud orang mukmin ni kena ingat Allah selalulah, kan. Baik. Dan bukan dia sahaja, dia kena pastikan si anak dan si isteri sentiasa ingat Allah. Baik. Itu kedua. Yang ketiga, punca kenapa boleh ramai orang kita ni jadi penyakit ni sebab dia layan. Tak semestinya dia tak semayang, dia semayang je. Tak semestinya dia tak baca Al-Quran, dia baca. Cuma dia layan perasaan tu. Sebab tu pernah sekali Sayyidina Umar jalan dengan Nabi. Kemudian ada seorang sahabat yang campak ataupun percikkan air daripada bumbung rumah. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ni air ni najis ke ataupun tidak? Kata Nabi, wahai pemilik rumah, jangan jawab pertanyaan Sayyidina Umar. Bermaksud kalau benda tu tak jelas, tak usah nak cari-carilah, nak pening-pening, tak payah. Ada setengah orang masuk kedai makan, duk tengok dapur, bersih ke tidak sebagainya, kan nyusahkan diri tu. Ustaz, biarlah Ustaz, dia ni bersih. Tak. Kalau Nabi tak bagi Sayyidina Umar mencari punca air itu supaya hati tak jadi susah, Sayyidina Umar ni iman yang paling kuat selepas Sayyidina Abu Bakar ni, itu pun Nabi larang tuan rumah beritahu apa punca air itu. So tak perlu nak selidik sebagainya sampai susah hati, menyusahkan kita je. Sebab dalam Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, ala halaka mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Hancurlah orang yang melampaui batas. Hancurlah orang yang terlalu complicated. Hancurlah orang yang terlalu suka benda yang tu, dia suka benda tu rumit, merumitkan keadaan. Orang ni akan hancur, kata Nabi sebanyak 3 kali. So kalau kita benda tu simple, benda tu mudah, tak perlu kita nak complicated sangat, kan. Contoh, kita masuk kedai makan, nampak dia hidang bersih, dah bersih lah. Tak perlu kita nak cek kat belakang dapur, tandas dia ke, dia punya pekerja sebagainya, tak perlu. Itu nanti masuk dalam doa Nabi, kita akan dapat kehancuran. Dan orang yang macam ni biasanya dia ni yang paling banyak penyakit was-was. Kalau dia saja was-was, tak apa, dia menyusahkan orang lain, kan. Dan bahayanya Nabi doakan khusus untuk orang ni kehancuran. Bahaya, kan. Dia baca Quran, kaji semayang sebagainya, rupanya Nabi doakan dia supaya dia ni hancur, kan tak pasal tu. Jadi tuan-tuan perempuan, moga dapat iktibar. Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji.